Tapi tak pakai masuk jalan sehala. Macam mana lah bang, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, di dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai laporan kertas kerja kami yang bertajuk Etika di Jalan Raya Penyelamat Jiwa. Seiring dengan nama tajuk pembentangan ini, kami akan memakai baju yang mempunyai warna pada lampu isyarat, iaitu warna hijau, kuning dan merah. Terdirinya kumpulan ini daripada 3 orang ahli yang diketuai saya, iaitu Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Hanif, serta 2 lagi rakan saya, iaitu Ahmad Naim bin Abdul Halim dan Muhammad Aiman bin Muhammad Zaidi. Kami bertiga merupakan pelajar dari kelas N4 CS2904B untuk kod CTU 554. Pendahuluan. Kehidupan seharian manusia semakin hari semakin maju disebabkan kecanggihan teknologi yang juga semakin maju mengikut peredaran zaman. Walau bagaimanapun, sifat tamak dalam diri manusia dalam mencapai kesenangan diri telah menghancurkan nilai etika sebagai manusia yang bermoral. Etika dapat ditafsirkan sebagai prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan individu maupun sesuatu kumpulan mengikut pengertian daripada Kamus Dewan edisi keempat. Di dalam Islam, etika berperanan besar dalam membina insaniah, perilaku yang baik serta menjauhkan diri daripada terjebak dengan kemungkaran yang menyusahkan diri dan orang lain. Kita perlu sedar bahawa jalan raya mempunyai peraturannya yang tersendiri demi menjaga kebajikan terutama nyawa setiap penggunanya. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai isu-isu permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan kami tertarik untuk membentangkan mengenai perkara ini. Masalah yang pertama adalah timbulnya kes kemalangan di jalan raya disebabkan pemandu memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah. 2 benda ini akan menyebabkan manusia berada dalam keadaan tidak sedarkan diri sehingga menimbulkan pelbagai kes jenayah. Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong berkata, kebelakangan ini banyak berlakunya kes pemandu lawan arus yang punca akibat pengambilan alkohol dan dadah sehingga mereka menjadi mabuk. Isu permasalahan yang seterusnya adalah mengenai kadar sama yang tinggi terhadap penunggang e-hailing. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasa Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Nazmi Hussein, ramai penunggang e-hailing dikenakan saman antara Januari 2021 sehinggalah Julai 2021 atas beberapa kesalahan seperti melanggar lampu isyarat merah dan menggunakan telefon bimbit ketika menunggang. Beliau menasihatkan kepada semua penunggang e-hailing supaya tidak mengabaikan peraturan jalan raya walaupun mereka sedar tanggungjawab mereka untuk menghantar barang kepada pelanggan dengan segera. Ini demi menjaga kepentingan nyawa mereka sendiri serta nyawa pengguna jalan raya yang lain. Isu permasalahan terakhir yang akan saya bahaskan adalah mengenai pengubahsuaian exhaust kenderaan dan penggunaan horn yang keterlaluan. Memetik sebuah berita aduan mengenai gangguan bunyi exhaust yang amat bising oleh pesakit-pesakit di Hospital Jalan Tun Razak dan Jalan Pahang di Ibu Negara. Ops motosikal yang dilakukan oleh pihak berkuasa telah menahan beberapa penunggang motosikal akibat pengubahsuaian exhaust yang terlarang. Namun begitu, para penunggang terbabit tidak mengaku bersalah akan tindakan mereka itu, walaupun sudah terang lagi berseruh ia telah pun melanggar undang-undang jalan raya. Jelas di sini akan sifat mementingkan diri mereka hanya akan mendatangkan ketidaktenteraman terhadap komuniti di sekitar mereka. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang objektif kajian kami. Objektif kami adalah untuk mengenal pasti faktor kemalangan di jalan raya dan juga mengenal pasti etika di jalan raya yang boleh diterapkan kepada pengguna jalan raya. Dengan objektif ini, kajian kami lebih jelas dan menyeluruh
yang bertujuan memanfaatkan semua pihak dan bukan untuk menyalahkan mereka. Perbincangan kami terbahagi kepada 4 bahagian yang perlu kami bahaskan dengan lebih jelas dan mendalam. Untuk perbincangan yang pertama, pengamalan etika di jalan raya dapat mengurangkan kes kemalangan yang sering berlaku. Kes kemalangan jalan raya sering berlaku terutamanya pada musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Antara sebab yang jelas terjadinya kemalangan adalah sikap pemandu itu sendiri yang cuai. Sebagai contoh, pemandu tidak menggunakan lampu isyarat apabila ingin menukar laluan, memandu sambil menjawab panggilan dan banyak lagi. Walaupun mereka sudah memandu bertahun lamanya, perkara remeh ini seharusnya mereka cakna untuk mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Pemandu juga boleh mengamalkan membaca doa sebelum memandu bagi menyerah segalanya kepada Allah. Pemandu juga boleh bersabar jika ditimpa musibah seperti kereta rosak ataupun kesesakan jalan raya. Dengan mengamalkan perbuatan sedemikian, mudah-mudahan dapatlah kita elakkan kemalangan yang berlaku. Untuk isi seterusnya, pengamalan etika memandu ini juga dapat menyedarkan pemandu tentang nyawa yang hidup. Setiap hidupan ada tujuan masing-masing. Sebagai contoh, manusia dan haiwan memerlukan oksigen untuk bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Manakala tumbuhan pula memerlukan karbon dioksida untuk bernafas dan mengeluarkan oksigen. Dengan ini terbuktinya tumbuhan memainkan peranan yang penting bagi mendeklarasikan hidupan di muka bumi ini. Jika mahu dikaitkan dengan isu pemandu, pemandu perlu memikirkan orang lain sebelum melakukan perkara yang drastik. Bagaimana jika kecuali kita itu telah mengorbankan nyawa bahkan satu keluarga? Lebih teruk lagi jika nyawa tersebut orang yang kita kenal bahkan sayang. Penyesalan tidak bermakna lagi untuk kita kerana nasi telah pun menjadi bubur. Namun begitu, jika sudah tertulis maka tiada apa yang kita boleh lakukan kerana tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Bayangkan jika manusia tahu bagaimana dan bila mereka akan mati. Adakah mereka akan takut mati? Sebagai kesimpulan, pemandu perlu berfikir beberapa kali sebelum melakukannya untuk mensejahterakan lagi kawasan jalan raya dari kemalangan. Seterusnya, perjalanan setiap pemandu lebih lancar kerana kemalangan dapat dibendung jika pemandu mengamalkan etika di jalan raya. Antara etika pemandu perlu dipraktikkan dengan selalu adalah tolong-menolong antara pemandu. Kesan etika ini kepada pemandu lain dapat menceraikan mereka. Contohnya, jika kita memberi kerjasama kepada mereka yang ingin memotong dengan memperlahankan kereta kita. Dengan berbuat demikian, seharusnya kita tidak mengharapkan balasan sebagai tanda yang kita lakukan ini dengan ikhlas. Nilai ini hanyalah kecil, tetapi impaknya amat besar jika kita berada dalam situasi mereka. Perbincangan yang terakhir adalah dapat mengurangkan pencemaran udara dan bunyi. Setiap negara kini mengejar kemuliaan yang impaknya alam sekitar menjadi mangsa. Di Malaysia, bagi mengurangkan pencemaran, idea penggunaan kereta elektrik perlu diketengahkan kerana banyak manfaat yang kita boleh dapat. Sebab utama adalah kereta ini mesra alam dan tidak mengeluarkan asap. Ini kerana kereta ini menggunakan kuasa elektrik untuk bergerak. Tambahan pula, kuasa elektrik ini boleh dijana dari pelbagai cara. Contohnya dari empangan air, kincir elektrik ataupun tenaga solar. Melihat dari sumber ini, tenaga elektrik tidak akan habis dibandingkan dengan petrol yang bakal habis suatu hari nanti. Selain itu, kereta ini tidak mengeluarkan bunyi yang boleh mengganggu orang lain. Tetapi, setiap kebaikan pasti ada kelemahannya. Contohnya, stesen pengecasan sukar untuk dijumpai kerana proses pembikinannya adalah tinggi. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjaga alam sekitar kerana suatu hari nanti mereka akan menjaga kita balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Muhammad Zaidi akan membentangkan cadangan dan penyelesaian dan kesimpulan. Baik, untuk cadangan dan penyelesaian, hanya 2 cadangan dan penyelesaian sahaja yang kami temui. Cadangan pertama kami ialah memperketatkan dan menguatkuasakan prosedur dalam pemilikan kenderaan. Hal ini demikian kerana melahirkan pengguna jalan raya yang cekap dan waras. Seperti contoh, kita ambil di negara Jerman. Di sana, kepada sesiapa yang tidak boleh berfasih dalam bahasa Jerman, bolehlah memohon lesen memandu di sekolah memandu. Macam di Malaysia,
Ada kelas memandu, ada ujian teori, ada ujian praktikal. Ujian memandulah. Tetapi, bukan senang nak dapat lesen tu. Kenapa? Saya bagi contoh. Katakan dalam ujian teori, anda dapat 3 soalan. Anda jawab salah lah. Mungkin lebih. Itu dikira sebagai gagal sebenarnya. Dan kos untuk buat lesen memandu ni pun sebenarnya agak mahal. Jadi sesiapa yang nak buat lesen memandu di sana, renung-renungkanlah. Yang menariknya pasal negara Jerman ni, di sana ada satu lebuh raya yang dikenali sebagai lebuh raya Autobahn. Yang menariknya pasal lebuh raya ni tak ada had laju. Tapi kadar kemalangan jalan raya di sana sama saja dengan yang ada had laju. Sebab itu, ramai orang telah mengubah pemikirannya. Sebenarnya, had laju ni bukanlah satu punca utama kemalangan jalan raya. Cadangan terakhir kami adalah menghadkan penggunaan kenderaan di jalan raya. Hal ini demikian kerana mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya serta kesesakan trafik dan jalan raya. Kita boleh ambil contoh di negara Jepun. Kenapa negara Jepun? Sebab negara Jepun ada satu undang-undang yang dikenali sebagai Shaken Law. Bukan Shaken Law, Shaken Law. Shaken Law tu apa? Shaken Law adalah satu undang-undang yang melibatkan pemeriksaan kenderaan. Banyak aspek yang ditekankan dalam pemeriksaan ini. Antaranya adalah usia kenderaan dan saiz kapasiti enjin. Semakin berusia sesebuah kenderaan, semakin mahal kos pemeriksaan Shaken. Begitu juga dengan kapasiti enjin. Semakin besar kapasiti enjin, semakin mahal kos pemeriksaan Shaken. Tapi bukan Shaken Law saja. Malahan, ada kos yang melibatkan kenderaan. Contohnya apa? Minyak. Minyak apa? Minyak masak? Bukan. Minyak kapak? Pun bukan juga. Minyak petroleum, RON 95, RON 97, diesel. Menariknya, harga minyak di Jepun semua tak sama. Contohnya, katakan ada dua kedai di sini, dua kedai di bawah satu syarikat sama, tetapi harganya tidak sama walaupun berdekatan. Oleh sebab itu, ramai rakyat Jepun lebih rela menggunakan kenderaan awam, berjalan kaki ataupun berbasikal. Kesimpulannya, etika di jalan raya sangat penting di jiwa setiap umat manusia kerana melahirkan bangsa yang bertamadun dan beradab. Sekiranya adab tak dapat dipupuk sejak dari kecil lagi, maka rosaklah satu bangsa. Bak kata pepatah, melentur buluh ialah dari rebungnya. Saya nak ambil kata-kata daripada Khalifah Abdul Malik Marwan yang berkata, semula-mulia manusia ialah orang yang mempunyai adab, rendah diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat. Maka, kita perlulah beradab dalam etika di jalan raya untuk menjaga kelima-lima prinsip maqasid syariah, terutamanya menjaga nyawa. Kerana nilai si titik rosak susu sebelangnya. Terima kasih atas pembentangan kami, CTU 554. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.